saya juga mendapat satu berita yang agak mengejutkan pada waktu tu, di mana saya juga telah didampingi oleh dua sosok yang mana saya tak kenal. Okey. Sosok wanita dan juga sosok seorang lelaki. Okey, seorang lelaki tu adalah bentuk dia seperti wajah saya, and then berambut panjang, and then berbaju pendekar hitam dan berkuda. Assalamualaikum, hai, saya Hafiz. Hai, saya Syuk. So seperti biasa, Santai Chill akan membawa anda merasai pengalaman kisah misteri. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum. Inna ja'alna asy-syayatina awliya'a lilladhina la yu'minun. Sesungguhnya syaitan dan kaumnya melihat kamu dengan keadaan yang kamu tidak dapat melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan syaitan-syaitan itu teman rapat bagi orang-orang yang tidak beriman. Okey, sebelum kita mula macam biasalah, aku nak kena bagi tahu sikit sebab yalah orang sekarang habis nak cari duit tepi, tak tahu macam mana nak start kan. Jadi sebab tu aku nak bagi tahu kita ada Export Overseas Academy yang mana akan membantu orang nak set up account eBay dari awal sampailah akhir, dan macam mana korang nak jana pendapatan secara mudah. Okey, betul. Dan dalam kelas Dr. Zul Arifin ni, dia akan ajar korang A to Z tentang eBay ni. Macam mana korang nak berniaga dekat eBay ni. Kelas Dr. Zul Arifin ni akan ajar korang macam mana nak menggunakan eBay ni, macam mana korang nak berniaga dengan eBay, macam mana nak jana pendapatan korang dekat eBay ni. Dan kalau korang berminat nak join kelas Export Overseas Academy ni, korang boleh klik link dekat di description bawah ni. Ya betul. Kalau tak bertindak tak ada apa juga geng. Daftar kelas Dr. Zul sekarang. Okey, hari ni kita masih ada tetamu kita. Tamu kita macam biasa kacak ni, antara kata tetamu yang semakin hangat. Hangat kan. Siapa yang tak pernah tengok tu pergi sekarang part 1, part 2, part 3. Atau mungkin kita boleh dengarkan sedikit nanti awal cerita. Mungkin nanti ada yang pening ataupun dah tak ingat yang part 1 tu pasal apa. Kejap lagi kita akan refresh. Sebelum tu jangan lupa like, share dan subscribe mana dah subscribe. Thank you so much daripada korang yang mana ada social media, boleh follow kami di Instagram dan juga TikTok. Pada korang juga yang nak datang studio, nak bercerita, nak berkongsi pengalaman korang, boleh tekan link WhatsApp di bawah dan bagi tahu korang ada cerita nak kongsi dengan Santai Chill. Okey, baik. Sebelum tu part 4, Abang Kacang ni dah cerita pasal kata pengalaman dia hiking. Dan hari ni dia ada bagi clue masa part 4 tu kan. Jadi adakah part 5 kali ni dia nak cerita pasal benda tu? Jadi kita tak nak masih kita tanya dululah Abang Bu dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Syuk, Hafiz? Alhamdulillah sihat. Terima kasih bang sebab sudi datang. Yelah, satu part nak kena datang, satu part nak kena datang. Kita memang kita respect lah sebab jauh bis. Kan satu kita orang kata terharu lah. Sama-sama, tak ada apalah. Kita support Santai Chill. Alhamdulillah. Okey bang, banyak pengalaman abang dah cerita dari awal sampai habis. Jadi mungkin untuk awal ni, apa yang abang nak explain tentang video-video yang mungkin pendengar tertanya-tanya atau abang sendiri nak reveal? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. So saya kenalkan diri lah sikit, kalau ada yang masih belum kenal. Okay, nama panggilan seperti mana yang semua tahu, boleh panggil Abang Kacak. Saya berasal daripada Taiping dan sekarang menetap di Putrajaya. Dan seperti mana di part 4, saya ada bagi clickbait sikit berkenaan untuk part kali ni saya akan bercerita tentang finale ataupun episod terakhir untuk merangkumkan kisah-kisah daripada part 1 sampai ke part 2 dalam menceritakan tentang misteri dan juga kisah seram semasa saya mendaki lah. Kenapa dia terjadi. Ya, betul. Okay, jadi bila sebut mendaki bang, confirm lah daki ni kawasan hutan, betul, gunung kan. Bukanlah daki satu tempat yang urban.
Jadi saya pernah cakap dengan abang, kenapa saya tengok ataupun abang cerita bila masuk hutan, bila masuk kawasan gunung, dia macam ada sesuatu. Jadi mungkin abang boleh ceritakan perkara tu. Okey, baik. Okey, saya mulakan cerita. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, untuk di part 1 dan part 2 saya banyak bercerita tentang berkaitan saya pergi hiking dan juga saya bertemu dengan ahli keluarga saya yang hilang. So sejarah dia kat situ, saya ada ahli keluarga yang telah kata tinggal di alam sebelah sana lah, alam bunian lah kalau orang Melayu kita sebut, kalau kata lebih spesifiknya alam gaib. So connect the dot pada part yang ketiga, saya didatangi oleh satu komen oleh pendengar Sate Chill yang mana dia berminat dan willingness untuk kita membantu permasalahan yang mana saya utarakan dalam part-part sebelum ni. Maksudnya saya mengutarakan persoalan tentang kenapa benda ni jadi kat saya. And then at the same point kita telah bertemu dan banyaklah kata persoalan-persoalan mula turungkai. Dan saya akan di part ni saya akan berceritalah tentang apa yang telah terjadi. Okey, untuk permulaannya kita bertemu orang kata tak lama selepas part 3 video tu keluar, seminggu selepas tu saya bertemu dengan hamba Allah tu lah di satu tempat. And then pada masa yang sama, sebelum kita nak berjumpa tu, kita ada juga tanya-tanya juga apa-apa benda yang patut saya tahu dan apa patut yang dia explain. Mostly dia minta saya jumpa dengan dia by personal lah, senang nak bercerita. Kenapa? Sebab bila kita menceritakan tentang benda-benda ni, sedikit sebanyak dia mengundang kata alam sebelah sana turut mendengar. So apa yang terjadi masa kita dalam discussion tu pun sebenarnya saya diganggu, banyak kali diganggu. Sebab alam di sana tak membenarkan identiti diorang ni terbongkar. Okay. So untuk apa yang saya ceritakan di Santai Chill sebelum ni, daripada part 1 sampailah part hari ni, masih ada lagi lah hati-hati di alam sana yang kurang berpuas hati. Tapi saya bercerita kat sini hanyalah sekadar untuk berkongsi pengalaman dan juga sebagai pengajaran buat semua pendengar Santai Chill, tak lebih daripada tu. And then back to the point, saya mula bertanyakan kepada hamba Allah tu. Saya namakan dia sebagai, tak apalah, hamba Allah sajalah, senang. So saya mula bertanya. Soalan pertama saya tanya, apa yang ada pada diri saya? Kenapa semua ni terjadi? Cerita ni bermula terjadinya perkara pelik-pelik ni apabila saya mula mendaki di gunung yang pertama tu lah, yang di part 1 tu, di utara Perak tu. So sejarah dalam part tu saya dah ceritakan dah, part 1 tu kenapa dan kenapa. And then untuk menjawab kepada persoalan tu adalah saya adalah orang kata keturunan ataupun darah daging asal yang pertama menjejakkan kaki ke dalam hutan itu. Dan saya mula didatangi oleh Tok Ngah. Pada masa yang sama, saya pada waktu tu saya turut disihir. Adalah orang kata disihir oleh somebody tu. Tapi saya tak tahu pun kata saya ni disihir. And then pada waktu tu Tok Ngah mula mengikuti dan juga cuba nak protect lah, kata nak protect diri saya. And then dari situlah saya mula mendapat pelbagai gangguan-gangguan yang orang kata agak misteri. Sebab bila kita dah mula berinteraksi ataupun mula mendapat pertolongan daripada alam sana, ia sedikit sebanyak membuka kita punya lorong-lorong yang ada dalam badan kita. Orang panggil sense lah. Ada setengah cakap sixth sense lah, apalah kan. And then back to the topic, soalan yang kedua saya tanya adalah apa yang saya perlu buat kepada Tok Ngah ni lah. Ini adalah sedikit apa orang kata amalan-amalan yang mana yang telah diberikan oleh hamba Allah tu untuk saya lakukan. And then saya juga mendapat satu berita yang agak mengejutkan pada waktu tu, di mana saya juga telah didampingi oleh dua sosok yang mana saya tak kenal. Okay. Sosok wanita dan juga sosok seorang lelaki. Okey, seorang lelaki tu adalah bentuk dia seperti wajah saya. And then berambut panjang. And then berbaju pendekar hitam dan berkuda. And then untuk sosok wanita itu pula sosok wanita cantik. And then berpakaian macam kita lah, putih bersih macam tu.
Itu yang diceritakan oleh orang tu lah pada waktu tu, hamba Allah tu. And then saya tanya juga kepada dia, apa function daripada orang ni kan, sebab yang part tengah kita dah discuss panjang dah sebelum ni kan. Kita tahu kenapa dia di sana, kenapa dia duduk ikut saya. And then untuk yang dua ni yang jadi orang kata satu timbul persoalan baru untuk saya. And then dia mula mengupas satu persatu. Untuk pengetahuan Syuk dengan Hafiz, untuk sosok yang lelaki tersebut, dia adalah penjaga keturunan kami daripada dulu lagi. Dia telah dia bukanlah diturunkan, maksudnya jika ada anak cucu yang dalam keadaan bahaya, dia akan cuba untuk protect juga. Sebab saya dikabarkan sebelum ni saya ada bapa saudara yang telah meninggal lah. Sebelum ni dia ada menuntut satu ilmu yang mana untuk ilmu kebatinan lah. And then dia tak boleh bawa ilmu tu, and at the same time dia dah jadi macam lost lah. That sosok ada datang, the guy yang diceritakan oleh hamba Allah ni datang berjumpa dengan, masa tu arwah tuan saya masih hidup lah, yang menyerupai abang. Ya. Tapi masa tu dia tak menyerupai saya lah, dia menyerupai pakcik saya. Sebab dia kata dia nak protect pakcik saya masa tu. And then kebetulan masa tu mak saya mengandung kepada kakak saya yang first. And then dia kata lepas ni dia takkan datang lagi dah. Dia kata dia cuma datang sini cuma nak sampaikan pesanan supaya jaga diri elok-elok lepas ni, sebab dia kata nak dapat cucu baru, dia kata. So dia takkan datang ganggu lagi lah. Tapi dia kata kalau ada anak cucu dia yang dalam keadaan bahaya, dia akan datang. So mungkin itulah sebab kenapa dia datang kat saya, sebab masa tu mungkin saya telah di-attack oleh beberapa ilmu-ilmu hitam ni lah. Pada masa yang sama, yang sosok perempuan tu saya tak pasti dia datang daripada mana. Mungkin masa saya duk giat duk berhiking kot, masa tu kot dia ikut saya sampai ke rumah kan, macam mana saya tak tahulah. Untuk pengetahuan Hafiz dan Syuk, saya ni dah hiking ni untuk rekod peribadi lah, hampir kurang lebih lah 100 gunung dan bukit dah saya naik. Semua gunung? Ya, dalam Semenanjung Malaysia ni saya ingat ada kot yang saya tak naik lagi, Gunung Tahan, Gunung Camah, Gunung Ulu Sepat. 3 tu je kot saya rasa saya tak naik lagi. Semenanjung ni semua saya dah tapau dah. Dan juga ada juga saya naik beberapa gunung dekat Thailand. Dan untuk Sabah Sarawak saya belum pergi lagi lah. Dan juga Indonesia. And then saya mula stop untuk hiking ni pada PKP lah masa tu. Dan PKP, and then sampai sekarang saya dah kita diharamkan untuk masuk hutan selepas saya dapat berita daripada hamba Allah ni lah. Dia kata tolong jangan masuk hutan buat masa sekarang, dia kata. Macam saya akan cakap di part 4, kedatangan saya ni dinanti-nanti. Bila saya masuklah hutan, ada je benda yang menanti saya. Saya pun mata batin saya lillahi ta'ala saya tak boleh nampak sangat. Kalau takat kelibat-kelibat sikit-sikit tu saya boleh nampak lah. Dan kalau kata sense yang lain tu macam telinga tu ada sedikit peka lah. And then berbalik kepada yang saya jumpa hamba Allah ni, saya juga bercerita di part 2 kot tak salah saya tentang barang-barang pusaka saya. Apa yang lebih mengejutkan, barang pusaka tersebut terbang pergi ke hamba Allah tersebut dan menikam hamba Allah tu. Sebab dia tak nak identiti dia ni didedahkan. Dan juga pada waktu tersebut sosok wanita yang ada kat saya juga turut menyerang hamba Allah tersebut sebab dia tak suka dirinya di-expose. Jadi untuk lebih clear kan, mungkin ada orang yang agak cerita apa ni tak faham kan, berat ni, berat. Betul. Jadi sebab tu korang nak lebih jelas kena tengok part 1, part 2, part 3, part 4 dan sekarang ni. Mungkin untuk lebih clear saya nak tanya, mungkinlah hamba Allah ni kenapa dia tiba-tiba tergerak hati untuk komen, dan abang pula tergerak hati nak ke sana, tempatnya jauh, dan apa yang diceritakan kat abang? Okay, baik. Actually dia quite secret lah, tapi saya cerita in general lah. Alright. Apa yang saya boleh cerita kat sini adalah dia sebenarnya pendengar Saintechi yang menghubungi saya ni, dia tak pernah tengok pun video Saintechi. Tapi dia adalah perawat lah. Pada waktu tersebut dia tergerak hati sebenarnya. Dia tergerak hati nak buka video saya. Kebetulan dia terbuka video satu caller tak salah saya. Waktu tu dia terbuka, and then terus dia terjam video saya, and then dia trigger untuk aku kena tolong dia ni. And then pada waktu yang sama Tok Ngah dah datang jumpa dia. Direct?
Direct. Okay. Dan dia lah macam Kacak cakap tak tahu Putri tu daripada mana kan. Betul. Kampung Abang Kacak rumah warna putih. Macam mana? Kampung ke atau rumah Kacak warna putih sebenarnya? Rumah tinggal sekarang ke macam mana? Tak tahu. Misteri Ada rumah. Ya, saya ada satu rumah, kalau ikutkan rumah yang tinggal sekarang, rumah orang tua saya memang warna putih lah. Putih yang depan tu macam boleh ada beranda sikit. Betul? No, that one bukan rumah saya lah. Mungkin rumah di alam sana lah. Okay. Mungkin putih tu jumpa kat situ kot. Mungkin. Yelah, mungkin ada orang akan cakap mungkin puteri itu adalah benda nak disihir, benda sihir ke, ya, ataupun betul. benda dari gunung mengikut ke kan. Kita tak tahu, wallahu alam lah. Tapi dia tak ada cuba untuk mengapa-apakan Abang Kacak. So far dia tak mengapa-apakan saya, tapi dia bukan mengapakan, dia agak quite sensitif dengan orang yang sekeliling saya. Kalau dia rasa macam dia tak suka dengan orang tu, dia akan attack orang tu. Faham. Last. Kampung belakang tak ada pokok Ada hutan ke macam kebun-kebun ke? Saya rasa saya pernah mimpi lah. Okay. Aku yang lost sekarang ni. Dia bukan apa, aku lost. Okay, sebab kalau aku cakap kan orang tahu tau. Macam mana? Okay, baik, tak apa. Aku pening. Okay, tak apa. Aku back to the story. Mungkin aku nak memperjelaskan lagi, nak nampakkan cerita ni kan. Tok Ngah. Kenaan dengan Tok Ngah. Mungkin ada yang terlepas pandang. Siapa Tok Ngah? Betul. So mungkin first timer dengar ni, dia kata Tok Ngah, oh mat, dia adalah normal person. Betul. Okay, baik. Saya minta maaf lah untuk part ni agak quite berat dan juga quite messy lah, orang kata agak mengelirukan. Tapi clear cut untuk menjawab soalan kepada Syuk. Tok Ngah ni adalah saya punya tok menakan kalau bahasa utara dia tok menakan. Dia orang ni ada 3 beradik. And then Tok Ngah saya ni orang yang kedua lah, Tok Ngah. And then dia dikatakan dia ni merajuk. And then dia larikan diri ke gunung and then hilang. And then gunung tersebut berada di utara Perak. And then pada masa yang sama, back to berapa tahun dah ni, pada tahun 2017 saya mula mendaki. Dan kebetulan kali pertama mendaki ke gunung tersebut. And then that part, sebenarnya saya daripada kecil lagi saya aware keberadaan Tok Ngah ni. Sebab kita sering mak ataupun mak ayah saya sering bercerita tentang keberadaan Tok Ngah ni, cuma kita tak mencari. Sebab dikatakan proses untuk mencari dan membawa dia pulang ni dah berakhir. Pada zaman dia hilang tu lah. And then untuk the reality time ni kita tak berniat pun nak bukan tak berusaha untuk mencari. Kita cuba cari, cuma kita tak jumpa proper solution lah, macam mana nak bawa dia balik. And then pada masa yang sama, disebabkan ada keturunan dia yang datang ke gunung tersebut berada dalam keadaan kesusahan, dia cuba untuk membantu dan cuba untuk menurunkan beberapa ilmu lah, saya panggil lah ilmu untuk saya warisi. Pada ini apa yang mengikut kepada hamba Allah tu sampaikan lah. Cuma back to the reality, maybe bagi saya ni, pendapat peribadi saya, mungkin saya belum bersedia lah. Macam tu. Tapi in time, in future, kalau saya mungkin akan dapat lebih, orang kata, petunjuk ataupun lebih kepada persediaan, tak mustahil saya akan terima. Ilmu yang baik, insya-Allah saya terima lah. Dan aku nak flashback balik lah kan. Yang Tok Ngah ni dia melarikan diri ke gunung. Dan gunung tu di belakang rumah ke sebenarnya? Taklah belakang rumah sangat, tapi dia dekat lah. Dia dekat, agak dekat. Tadi abang ada cerita yang hamba Allah ni ada ditikam kat tangan dengan beberapa senjata lembing. Keris. Dia tak suka hamba Allah ni cerita kat abang. Itu. Okay. Untuk barang pusaka tu lah. Untuk part Tok Ngah ni memang Tok Ngah minta pertolongan. Dan Tok Ngah sendiri bolehkah saya nak cerita kat sini ya? Tok Ngah sendiri kalau boleh saya bersama dengan hamba Allah ni selalu. Tapi pada in realitinya saya tak boleh, saya tak mampu lah, sebab saya ada kerja hakiki saya, betul, saya ada kehidupan saya. Tok Ngah nak sangat saya duduk dengan dia supaya hamba Allah ni boleh bantu saya untuk lebih lah, mungkin ajak saya kata dari segi amalan macam tu lah, untuk saya terima ilmu-ilmu yang Tok Ngah nak bagi kat saya ni. Pada masa yang sama,
sosok perempuan yang ada kat saya dan juga sosok lelaki ni tak suka kepada hamba Allah ni. Faham? Dia ibarat macam hang jangan ganggu lah aku punya penjaga ni. Sorry hang jangan ganggu aku punya tuan ni. Kami ni dah cukup dah penjaga dah. Ibarat macam itulah. Faham. Boleh, Jadi okey, tak apa, kau dulu. boleh ceritakan macam mana kejadian, maksudnya yalah hamba Allah di tikam tangan, macam mana boleh terjadi benda tu, maksudnya apa yang disampaikan menyebabkan benda tu terus tikam. Okey, macam ni. Dalam video tersebut, yang part tu kata saya cakap saya ada barang alat kebesaran. Saya tanya dia, boleh tak saya nak tahu. Dia kata apa dia benda tu. Saya sebut saya ada satu dia tanya arwah Tok Wan dulu, arwah Tok Wan belah mak saya kan, ada simpan barang ke? Saya kata ada barang, keris. Tiba-tiba keris tu datang terbang cucuk tangan dia. Tapi saya tak nampak lah. Dia nampak ni. Sebab masa tu kami duduk di kedai makan. Dia duduk menghadap saya, tiba-tiba tangan dia tu tutup muka saya. Saya kata, kenapa ni tutup muka kan? Keris tu terbang nak cucuk muka. Tapi dia halang dengan tangan. Oh, maksudnya keris tu nak datang ke muka abang ke? Ya, muka saya. Yang keris tu milik yang lelaki tu? No, bukan. Alat kebesaran keluarga saya. Okey, yelah, jadi terbang tu mesti dia macam dia sesuatu juga, tapi bukan lelaki yang ada bukan tu lah kan. Okey. Dan yang ada kat saya masa tu pun tak sempat nak buat apa-apa. Hamba Allah ni adakah dia kuat alim? Dia ada saya sebenarnya tak boleh nak saya telah orang kata diberi amanah supaya tidak mengekspos diri dia ni. Sebab itulah saya namakan dia sebagai hamba Allah je lah. Yalah. Dia adalah seorang perawat lah. Sebab yalah, bila dua benda yang Kak Abang tak suka, dia maksud dia adalah orang yang mungkin boleh memberi amalan supaya ada pendinding diri. Itu yang saya fikirkan lah. Dan untuk pengetahuan Syuk dan Hafiz, hamba Allah ni juga dia ada kelebihan untuk pergi dan balik di alam sana. Pergi dan balik alam sana Dia somebody lah. That's why yang benda tu ada yang dua benda yang kat saya ni dia rasa macam insecure orang panggil. Macam itulah. Sebab nanti maybe saya dah mula follow si hamba Allah ni, saya mungkin akan buang dia orang ke, mungkin dia orang fikir macam itulah. Okey, faham. Jadi adakah hamba Allah ni ada bagi tahu abang untuk supaya buat amalan-amalan tertentu supaya berdua ni dah tak ada dengan abang? Ada, dia ada buat jugalah. Dia kata cubalah, dia kata kalau boleh buat amalan-amalan tertentu yang dia dah bagi tahu saya ni, at least dia kata boleh kuatkan orang kata kebatinan saya lah. Dan tujuan hamba Allah tu menjaga tu sebenarnya untuk apa? Untuk menghalang dua tengah ni dan perempuan ni ke, ataupun kewujudan hamba Allah ni untuk abang Kacak sendiri hanyalah pendorong untuk membimbing ke sana ke sebenarnya, atau macam mana? Quite secret lah. Bukan quite secret. Oh. Macam mana saya nak cerita? Tak boleh cerita bang? Ya, betul. Dah ada orang bagi amaran. Baru lah. Bau tadi. Kenapa Minta lah? maaf lah pendengar-pendengar ni mesti dia pening kalau diorang nak cerita rahsia-rahsia apa tak nak Tak share. boleh, No, bagi saya macam macam saya cakap lah, ada benda yang saya boleh cerita, ada benda yang saya tak boleh cerita. Jadi mungkin pendengar, saya mewakilkan pendengar yang orang yang tak ada apa-apa, yang lost lah. Yang lost, yang apa benda ni ceritakan yang agak berat kan. Mungkin diorang akan rasa ni cerita apa ni, mengarut pelik lah, apa betul, kan. betul. Jadi kita nak cerita bahawa kat sini dia ada orang-orang tertentu yang agak special, yang mungkin dapat merasai apa yang kita tak dapat rasa lah. Jadi ini agak, sebenarnya segmen agak special. Jadi mungkin ada orang lain yang sama lebih kurang macam abang Kacak, dia akan faham cerita ni. Jadi sebenarnya kita yang tadi tu tak boleh cerita sebab ada yang warning. Aku kena beritahu entah sebab aku tak nampak kat sini kan. Aku mewakilkan. So conclusionnya, Tok Ngah dan hamba Allah ni ada berhubung juga, Ya, ada. untuk membantu abang Kacak. Ya, betul, ada. Okey. Daripada dua tu. Okey, Tok cakap aku pula yang seram. Okey, Absal, dia macam ada tegang sikit.
Dia quite intense. Tak apa macam ni saya intense sikit, clear bagi semua faham Okey, untuk part Tok Ngah dan hamba Allah ni, bagi saya tak ada problem. Yang jadi problem ni is the another guy and that girl tu. Faham. Dia macam tak ngam, tak synchronize dengan dia orang ni. Sebab Pak Tok Ngah dia nak wariskan something kat saya. Pada masa yang sama, yang benda yang ada kat saya dua benda ni, bukan dua orang lah, sebut dua benda dua benda ni, dia tak nak si hamba Allah ni masuk campur urusan saya. And then how Tok Ngah nak connect dengan saya? Boleh kan? Boleh nampak tak dia punya Maksudnya ada pendinding ke, ada barrier ke untuk dia membantu? Dia bukan saya nak cerita lebih detail pun saya tak boleh. Saya masih mencari lagi lah somebody yang boleh orang kata bukanlah hapuskan benda yang ada kat ni, at least explain lah kat dia kan apa sebenarnya kemahuan saya. And then pada masa yang sama selama ni benda yang terjadi sejak tahun 2017 sampailah sekarang ni adalah back to the time saya mula orang kata dihantar oleh ilmu-ilmu yang tak baik lah. That one yang mula trigger. Kebetulan pada waktu tu, macam saya cakap sebelum ni, saya berwatakkan rambut panjang. Okay. So berwatakkan rambut panjang tu telah men-triggerkan si guy ni. Oh, okay. Dia nampak macam dia ni nampak macam aku lah. So dia tak secara langsung dia nak saya ni dia ni tak secara langsung nak jadi saya punya penjaga. Ini apa yang saya faham lah daripada cerita yang si hamba Allah ni sampaikan. Dan sampai hari ini saya tak tahulah sama ada saya pernah berjumpa ataupun saya dah terlupa dengan tiga sosok ni, Tok Ngah, that guy dengan that girl. Sama ada dalam mimpi ke dalam nyata ke, saya tak pasti. Tapi seingat saya tak ingat lah wajah-wajah dia orang ni. Kalau segi bentuk fizikal dia, mungkin saya boleh describe lelaki perempuan, macam tu je lah. Dan yalah, maybe aku yakin viewer tengah pening sekarang ni, apa disimbang kan. Dia kata podcast apa siap ni benda ni korang kena tengok part 1 part 4 sebab part 1 sampai part 4 sebab apa yang soalan yang aku tanya ni sebenarnya dia relate daripada part 1 lagi sebenarnya. Okey, sebagai contoh yang Abang Kacap pernah cerita part 1 part 2 tak silap yang Chris masih tak jumpai dan Tok Ngah minta Abang Kacap untuk mencari Chris tu. Betul. Chris tu Abang Kacap pernah cakap dekat Kelantan. Chris ada kita punya penjaga, kita dah jumpa dah sekarang. Dah jumpa dah. And then that lembing kita boleh jumpa lagi. So Chris tu dah jumpa dah, memang dah pegang. Tak ada kat simpanan saya, tapi saya tahu lokasi dia kat mana. Dan tahu siapa yang simpan? Ya, tak tahu lah. So dijumpai pada masa tu di sekitar Lumpur, di Pai Bakau. Ya. Aduh, pening lah. Okay. Mungkin yelah benda tu dia kata episod ni ngarut tu kan. Tak, ini cerita ni dia sebenarnya korang kena tengok kronologi. Jawapan dia macam korang kena cari. Soalan yang aku tanya ni semua berdasarkan rujukan-rujukan. Saya buat cerita matrik ni. Aku agak faham sedikit sebab di belakang kamera kita dah ada cerita. Ada cerita tapi kita tak boleh nak kongsi lah sebab agak sensitif kan. Memang dia agak pening. Tapi nanti episod akan datang, kita akan panggil lagi seorang, kita punya tetamu yang mungkin sedikit sebanyak kita akan cerita sedikit benda berkenaan alam sana. Supaya mungkin ada orang rupanya nanti akan ada ada explanation. Ada orang yang sama macam ni Dia bukannya orang gila isim ke, bukan. Sebab aku tahu nanti akan ada komen yang macam tu. Aku bukan nak ni sebab aku sendiri. Kalau aku first timer dengar ataupun aku tak kenal sesiapa antara kita ni dia akan macam benda tu ni kan. Ngarut tu. Tapi bila kau duduk kat sini, kau dah dengar the reality belakang kamera kan. Takut tu sebenarnya nak cerita seram enggak Okay. Akan ada orang bagi cadangan. Kenapa abang tak jumpa ustaz? Saya dah jumpa dah ustaz. Saya dah jumpa ramai perawat. Okay. Tapi masih tak dapat jawapan. Macam saya cakap lah, bukan saya tak pernah pergi jumpa orang cakap pergilah Darul Shifa lah, apa benda lah.
ada je saya duk pergi. Tapi back to the time dia cakap you balik nanti solat, mengaji, itu je lah. Tapi saya nak mencari jawapan yang spesifik pada persoalan saya tu tak ada. Tak pernah ada. Arwah tu ayah ada bagi, cuma dia biasalah orang tua berkias. Saya tak faham. Saya orang muda mana saya faham. Faham. Alright, okay. So aku rasa kita pun dah. Oh, ada satu lagi saya terlepas. Di part tu kot saya ada cerita pasal ada saya pergi berubat, ikut orang berubat, and then that kakak, apa nama saya tak ingat dah, dia ada bagi tahu yang saya kena pergi Tok Ngah ada jumpa dia empat antara, tapi kita orang punya deal tak jadi masa tu. And then kita orang lost contact. And then lepas pada tu sampai sekarang baru saya jumpa hamba Allah ni. In between tu saya memang tak ada buat apa-apa rawatan lah. Okay, tak apa. Aku takut tanya nanti dia akan menyakitkan kepala otak kau. So aku tak nak tanya. Okay, tak apa. Dia umpama cerita kali ni dia adalah satu puzzle yang mana kau dah dengar cerita Pak Wan tu tadi. Okay, nak gabungkan, rangkumkan, kau sendiri faham. Aku rasa aku tak cerita kot kat depan dia. Aku rasa aku dah dapat jawapan untuk Abang Kacak lepas ni, mungkin untuk mencari di luar sana jawapannya. Tapi aku dah tahu. Tapi tak boleh cerita lah. Biarlah korang tanya apa yang aku dah tanya. Kita belajar untuk berfikir lah. Minta maaf lah nak pendengar. Aku cerita nak abang saya cakap apa benda ni. Saya rasa Hafiz simpan dulu. Kita continue untuk the next part nanti. Next part? Ya. Kan sebab ada baki masa lagi. Nak next part ataupun di belakang kamera? Di belakang kamera dululah kita bincang dulu. Kenapa orang tanya aduh cerita lah. Bukan, dia ada belakang ada kamera. Ada sensitivity sebab saya tak nak nanti orang berfikiran dia ni dah jauh ni, kurafat ni. Sebab yelah background yang mendengar Tai Chi ni banyak background. Ada yang level yang jenis open, ada yang level yang jenis nak test, macam-macam ada. So saya mengingatkan kepada mereka di luar yang nak test ilmu tu, so janganlah kata nak test kat saya tak ada apa pun. Sebab ada juga yang menghantar kepada saya. And then ada juga yang membuat tawaran dengan memancing, sebab dia nampak tak apa yang si hamba Allah ni nampak. And then message tu telah disampaikan kepada saya lah. Don't jumpa that guy. Dia nampak hamba Allah ni. No, hamba Allah ni sampaikan, dia kata ada satu hamba Allah dalam Saint Tai Chi ni sedang mencari saya. Siapa dia saya tak kenal, dan saya tahu dia duduk tang mana. Siapa dia, orang mana, semua saya dah tahu dah. Dari Saint Tai Chi? Ya, dari bukan saya dengan Hafiz lah. Tak ada kata ini tak show dah Hafiz. Tak ada kerja aku nak melukut yang muka-muka. Sebab tu saya bagi tahu tadi kan, janganlah kita hidup dalam keadaan harmoni, berlandaskan ajaran Islam. So kalau ada ilmu-ilmu yang orang kata tak berlandaskan ajaran Islam tu, tinggalkanlah. Itu nasihat saya lah. Okay, cerita kali ni dia cerita tapi masih penuh rahsia, dan kami tak boleh cerita atas keselamatan kami dan juga pencerita sendiri. Okay, harap maklum. Nah, sudah. Okay, tak apa. Jadi kita ada lagi satu episod akan datang. Rasa dia episod kita boleh cakap agak special, sebab kita tak pernah nak ada diskusi antara dua orang tetamu, dan kita, ataupun aku rasa nanti macam aku lah yang banyak bertanya sebab aku orang normal yang tak tahu apa-apa. Tapi sebelum tu aku nak video ni hit dulu, baru kita launchkan video yang eksklusif tu. Tak? Macam biasa sidai dulu. Okay, boleh lah. Okay lah. Sidai is real. Okay guys, kau faham tak faham minta hit lah, sebab tetamu ada kat sana. Tetamu yang seorang lagi ada, dia akan bergabung. Alright, okay. Jadi mungkin lah ada orang yang faham, boleh berkongsi juga di ruang komen, ataupun ada yang tak faham. Aku harap tak adalah komen yang agak sensitif ataupun tak baik lah. Cuma mungkin lah ini bukan level kita lah. Maksud aku dengan korang yang biasa. Yang lain tu mungkin ada certain macam Abang Kacak tadi, dia ada level-level dia yang faham. Ya, betul. Kan? Yang dia dengar saja dia dah faham. Dia dengar suara saya pun dia dah tahu dah cerita dia ni macam mana. Ya, betul. Okey, pening kan? Okey. Jadi untuk akan datang kita akan lebih sedikit
wawancara ni supaya lebih jelas. Sampai ini saja video kali ni. Jadi sebelum tu macam biasa kita mungkin ada yang tertanya ni kan, si cakap pasal eBay ni apa? Itu yang kita nak beritahu. Ini ada satu platform yang sangat membantu pada pelajar ataupun suri rumah ataupun sesiapa yang nak bertindak tapi tak tahu nak buat apa. Inilah dia, Export Overseas Academy, yang mana korang akan belajar A to Z, macam mana nak set up account dari A to Z, macam mana nak cari produk yang sesuai, dan macam mana korang nak belajar nak hasilkan duit dalam USD. Betul, bukan saja korang akan belajar macam mana nak set up eBay ni semua, tapi dalam kelas ni juga akan ajar korang macam mana korang nak bina warehouse korang dekat USA. Aduh, sabar, salah sasul aku. Macam mana korang nak bina warehouse kat USA pun ada dalam kelas online ni. Jadinya korang daftar, register dekat link kat bawah macam biasa. Korang boleh pilih time mana yang korang nak. Duduk dekat Malaysia, gaji USD. Jangan lupa like, share dan subscribe. Mana dah subscribe, thank you so much. Jumpa di next video. Assalamualaikum. Bye-bye.